Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sambung kembali perbincangan berkaitan dengan mahkum fih pada perbuatan yang menjadi tempat berlakunya atau dihukumnya sesuatu perkara itu, perbuatan mukallaf itu. Maka kita masuk kepada perbincangan asyaqu minal a'mal. Perkara yang sukar daripada amalan-amalan. Jadi amalan-amalan ni ada yang kadang-kadang menjadi kesukaran apabila dilakukan oleh mukallaf. Qulna, kata kami, innal fi'la yushtaratu fihi an yakuna maqduran. Bahawa perbuatan itu disyaratkan bahawa perbuatan itu maqduran alaih, dalam kemampuan seseorang. Lakin hal yushtaratu fihi alla yakuna syaqqan. Adakah disyaratkan bahawa perbuatan itu tidak ada kesukaran? Alla yakuna, bahawa tidak ada syaqqan, masyaqqah dan kesukaran. Al-waqi', realitinya, anna ayya fi'lin, bahawa setiap perbuatan, apa-apa perbuatan, la yakhlu min masyaqqatin, tidak sunyi daripada adanya kesukaran, adanya masyaqqah. Fal masyaqqatu min lawazimit taklif, maka masyaqqah itu, kesukaran itu daripada perkara yang melazimi taklif. Bila ada tanggungjawab melakukan perbuatan, tentu ada kesukaran walaupun sedikit. Walakin idza kanat masyaqqatan mu'tadatan, tetapi kalau masyaqqah itu, kesukaran yang biasa, tatiquhu nafsu, ataqa yutiqu, tutiquhu an-nafsu, tutiquhu an-nafsu, yang mampu ditanggung atau dibuat oleh diri, yang mampu akannya oleh diri, al-bashariyah tu, diri manusia itu, fala yultafatu ilaiha, maka tidak dipandang kepadanya. Ialah kita semayang pun, tidakkah memerlukan kepada sedikit usaha, sedikit kerahan tenaga kita? Itu masyaqqah itu yang tutiquhun nafsu, yang mampu oleh diri manusia itu, maka kesukaran itu la yultafatu ilaiha, tidak dipandang kepadanya. Wala takunu hailan duna taklif, dan dia tidak menjadi penghalang kepada taklif. Amal masyaqqatu ghairu li'tiyadiyati, adapun masyaqqah yang bukan biasa, allati la tutiquha an-nafsu, yang tidak mampu menanggungnya oleh diri, illa bikulfatin zaidah, kecuali dengan tanggungan atau kerahan yang lebih, dengan tanggungan yang lebih, wadiqin, dan dengan kesempitan, wa'anatin syadid, dan kesukaran yang sangat, fa innal hukma yakhtalifu kama yali, maka hukum akan berubah, akan berbeza sebagaimana berikut. Pertama, masyaqqatun ghairu adiyatin tatra'u 'ala al-fi'li, masyaqqah yang ghairu adiyah, yang tidak biasa, yang bukan masyaqqah kebiasaan, tatra'u, yang mendatangi atas perbuatan, bisababi dhurufin khassatin, dengan sebab situasi-situasi khusus, bil mukallaf, pada diri mukallaf, mithlu siyam fi halati safari wal marad, seumpama berpuasa ketika dalam keadaan musafir dan sakit. Wa mithlul ikrahi ala kalimatil kufri, seumpama dipaksa untuk menyebut kalimah kufur. Wa mithlul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar idza tarattaba 'ala al-qa'imi bihi halaku nafsihi, dan umpama amar ma'ruf nahi munkar, jika menyebabkan ke atas yang melakukannya itu akan menyebabkan hilang jiwa. Fa fi hadhihi al-ahwali, maka dalam keadaan situasi ini, dafa'a syari'ul hakim, telah menolak oleh syari' hakim, hadhil masyaqqati, syariat menolakkan masyaqqah ini dengan melakukan dan mensyariatkan birrukhasi, adanya rukhsah dan keringanan, allati syara'aha, yang syariat disyariatkan dan hukumkan, fa abaha, maka mengharuskan oleh syariat, lil mukallafi, bagi mukallaf, tarkal af'alil wajibati, meninggalkan perbuatan wajib, wa ityana al-af'alil mahdhurah, dan mengharuskan mendatangkan perbuatan yang dilarang, daf'an lil masyaqqati, kerana menghilangkan pada masyaqqah itu, wa raf'an lil haraj, dan menolakkan bagi menghilangkan bagi kesukaran. Jadi dalam situasi contohnya, adanya rukhsah yang membenarkan supaya apa? Membenarkan melakukan perkara yang tidak dibenarkan pada asalnya, untuk menghilangkan masyaqqah tersebut. Walakinna syari', tetapi syari' ma'a hadha, dengan ini, ja'ala tahammula ba'dha al-masyaqqati, namun syari'
dalam keadaan ini menjadikan tahammula ba'dal masyaqqati, menanggung sebahagian daripada masyaqqah kesukaran itu, masyaqqat ghairil adiyati, yang bukan biasa, fi ba'dil ahwal, pada sebahagian keadaan dan situasi, min qabilil mandub, dikira daripada aspek sunat pula. Jadi dalam sebahagian keadaan, ada sebahagian masyaqqah itu syariat menganggap kalau kita terpaksa juga, kita buat juga perkara yang diberati itu dikira perkara sunat. Kama fil mukrahi alal kufri, seumpama orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimah kufur, falahu an yakula kalimatal kufri rukhsatan, maka boleh untuk dia mengucapkan kekufuran sekerana mengambil rukhsah. Wal mandub, pandangan ataupun yang sunatnya, sabruhu, dia bersabar, sabruhu alal adha, dia bersabar menempuh kesakitan itu, wamtina'uhu an qalatil kufri, dan dia menahan daripada mengatakan kalimah kufur, walau adda dhalika ila halakihi, walaupun itu membawa kepada kemusnahan dirinya. Jadi dia bersabar untuk dalam keadaan kufur itu lebih baik, itu lebih aula. Wakal qaimi bil amri bil ma'ruf, seperti orang yang melakukan amal ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan larangan daripada kemungkaran, lahu ayyaskuta, boleh dia berdiam, wala yuwajihul hukama adh-dhalamata bil amrin wala nahyin, dan dia tidak menghadapi hakim-hakim, pemerintah-pemerintah yang adh-dhalamah, yang zalim, dengan apa-apa suruhan atau larangan, khaufan min batshihim, kerana bimbang daripada kezaliman mereka, rukhsatan, kerana mengambil rukhsah, kerana bimbang rukhsah hilang nyawa itu, maka dia boleh saja bersenyap dan berdiam diri. Tetapi wal mandubu ilaih, yang sunat baginya, qiyamuhu bi faridatil amri bil ma'ruf, dia melaksanakan kefarduan amal ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan larangan daripada kemungkaran. Walau adda ila halakihi, walaupun perkara itu membawa kepada kemusnahan dirinya, li'anna sabra fi hadzal mawqifi, kerana kesabaran dalam mauqif situasi ini, au dzaka, atau situasi tersebut, yu'izzud dina, akan menguatkan, azza yu'izzud dina, akan menguatkan agama, wa yuqawi ahlahu, dan akan meneguhkan ahli agama, wa yudha'ifu, dan melemahkan, yudha'ifu ahlal zulmi wal batil, ahli zalim dan juga kebatilan. Yang kedua, aspek yang kedua, masyaqqatun ghairu adiyatin, masyaqqah yang bukan biasa, walakin la budda min tahammuliha, tetapi tak dapat tidak mesti tahammuliha, mesti ditanggung juga, li daruratil qiyam bil furudil kifayah, kerana kemestian kita laksanakan fardu kifayah. Contoh, kal jihad, seperti jihad, fahuwa fardun alal kifayah, jihad itu fardu kifayah, wa in kana fihi qatlun nafsi, walaupun pada jihad itu ada membunuh nyawa, wa izhaqur ruh, menghilangkan ruh, wa it'abul jasadi, meletihkan badan, wa tahammulin nasabi wal ta'abi, menanggung kesukaran dan juga keletihan, wa nahwu dzalika minal masyaqqi, dan seumpama itu daripada perkara-perkara masyaqqah ghairil adi al-i'tiyadiyah, yang bukan biasa. Walaupun begitu kena ada, tapi hukumnya fardu kifayah. Li'annal jihad la budda minhu li himayatil biladi minal a'da, kerana jihad tak dapat tidak mesti dilakukan untuk menjaga negara daripada a'da, daripada musuh. Wa hadha ad-darbu min at-taklif, dan ini bentuk daripada pentaklifan, fil haqiqati, pada hakikatnya, yakunu fil furudul kifaiyati, berlaku pada fardu kifayah, kama mathalna, sebagaimana kami buat contoh, la fil furudil ainiyah, tidak pada fardu ain, tidak pada perkara yang menjadi kewajipan individu. Jadi contoh jihad lah. Jadi kena ada lah, walaupun ada kesukaran, mesti kena ada sekelompok manusia yang melaksanakannya. Wa mithlul jihad, umpama jihad, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, fahuwa darbun min durubil jihad, itu satu bentuk daripada bentuk jihad, yajibu an yakuna fil ummah, mesti ada dalam umat ini, li'annahu fardun kifaiyun, kerana dia fardu kifayah, walau natajat anhu masyaqqatun 'azimatun, walaupun lahir daripada itu masyaqqah yang besar, ghairu adiyah, yang tidak biasa. Fal amru bil ma'ruf, maka menyuruh kebaikan, al murattabu alaihi adha al-qaimi bihi, yang membawa kepada kesukaran orang yang melaksanakannya, yakunu manduban, hukumnya sunat, ilaihi, kepadanya, bin nisbati lil juz'i,
nisbah kepada individu dia sendiri hukumnya sunat. Ai binisbati li fardin muayyan, nisbah kepada individu tertentu. Wa yakunu wajiban bil kull, dan dia itu dia menjadi wajib secara keseluruhan. Ai binisbati ila majmu'il ummah, nisbah melihat kepada keseluruhan umat. Dari segi aspek individu perkara itu sunat, tapi melihat kepada kolektif secara keseluruhan masyarakat, maka hukumnya menjadi kefarduan, yang kita panggil sebagai fardu kifayah. Wa in tarattaba alaihi adza baligh, walaupun menghasilkan kesukaran yang bersangatan. Kenapa? Li'annahu fardun kifaiyun, kerana dia fardu kifayah, yajibu an yujada fil ummah, mesti ada berlaku dalam umat ini. Yang ketiga, masyaqqatun ghairu adiyati, masyaqqah yang bukan biasa, la tata'atta min dhatil fi'li wa tabi'atihi, yang tidak datang pada diri perbuatan dan tabiatnya. Wa innama bisababil mukallaf nafsihi, tetapi dari datang masyaqqah itu dari diri mukallaf itu sendiri. Biltizamihi al-af'ala syaqqata, dengan dia mewajibkan melakukan perbuatan yang menyukarkan, allati lam ya'ti biha syar'u, yang tidak mendatangkannya oleh syarak. Jadi yang ketiga ni ialah masyaqqah, yang mana bukan perbuatan tu masyaqqah, tapi mukallaf itu yang memberati dan juga memaksa dirinya membuat perbuatan berat itu, yang mana syarak tak suruh. Wa hadha an-naw'u min al-af'al, dan perbuatan jenis ini la yajuzu, tidak harus, tak boleh. Benda kita paksa melakukan ibadat yang menyukarkan diri kita, yang syarak tak suruh pun. Faqad ruwiya, hadis dibawa di sini, ceritanya diriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan qa'iman fi syamsi, Nabi melihat seorang lelaki berdiri di tengah terik matahari. Fasa'ala anhu, lalu Nabi tanya sahabat, sebab apa orang lelaki ni duduk tengah panas? Faqalu ya Rasulullah innahu nadhara an yakuma fi syamsi wa la yaq'ud wa la yastadhillu wa la yatakallamu wa yasum. Lelaki ini bernazar dia nak berdiri di tengah panas, dan dia tidak akan duduk dan tidak akan berlindung bawah teduhan, dan dia tidak akan bercakap, dan dia akan puasa dalam keadaan dia puasa. Faqala Nabi SAW, muruhu, suruhlah dia, falyatakallam, hendaklah dia bercakap, wal yaq'ud, duduk, wal yutimma sawmahu, dan sempurnakan puasanya. Jadi perkara yang Nabi benarkan apa? Dia bernazar nak puasa. Puasa itu perkara yang disuruh oleh syarak, tak apa, boleh teruskan. Tapi bernazar nak berdiri di tengah panas, tak nak duduk, tak nak bercakap, itu tidak dibenarkan, maka tinggalkan. Teruskan puasa, tapi tak perlu buat benda yang menyukarkan diri sendiri. Wa indama akhadha ba'du sahabati nafsahu bil qiyamil lail, ketika mengambil oleh sebahagian sahabat, dia memaksa ataupun mewajibkan dirinya untuk melakukan qiyamul lail. Wa ba'duhum bi siyamid dahri, dan sebahagian mereka nak berpuasa sepanjang tahun. Wa adamil fitri, dan tidak akan berbuka. Wa ba'duhum bi i'tizalin nisa wa tarkiz zawaj, dan sebahagian mereka nak memilih untuk meninggalkan bernikah dengan perempuan, dan meninggalkan bernikah, tak nak bernikah. Ada 3 orang ni, ada sebahagiannya yang kata nak bangun malam sepanjang malam, dan ada yang seorang lagi kata dia nak berpuasa sepanjang tahun, tak nak berbuka, dan yang ketiga kata dia tak nak menikah dengan perempuan pun. Qala Nabi SAW min haula, maka Nabi berkata kepada 3 orang ni, amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu, demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa daripada kalangan kamu kepada Allah. Walakinni, namun aku asumu wa uftir, aku berpuasa dan berbuka. Wa usalli wa arqud, aku sembahyang malam dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan perempuan. Faman raghiba an sunnati, siapa yang benci terhadap sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan di kalanganku. Jadi Nabi laranglah perbuatan menyukarkan diri dengan pekerjaan yang bukan daripada syarak, bukan yang diiktibar oleh syarak. Wal hikmatu fi hadha kullihi, dan hikmat pada ini kesemuanya, anna ta'dzibal jasadi, bahawa memaksa tubuh badan, wa tahmilahu al-masyaqqa, dan menanggung tubuh badan dengan perkara masyaqqah, bila gharadin masyru', tanpa ada tujuan yang disyariatkan, wala maslahata, tanpa ada maslahah, itu yu'addu minal abath, dikira daripada perkara yang sia-sia. Falaisa lisyari'i maslahatun fi idza'il jasadi, syari' tidak ada apa-apa kepentingan pun pada nak menyakitkan badan. Balil maslahatu fi hifdhihi, bahkan maslahah itu
ialah pada menjaga badan wal inayati bihi dan menjaga mengambil berat tentang tubuh badan hatta yastati'al mukallaful qiyama bi masalihil a'mal sehinggalah mampunya mukallaf melakukan dengan pekerjaan-pekerjaan amalan dengan amalan-amalan soleh. Walakin namun idza wujida ma yad'u ila tahammulil masyaq, jika ada di sana perkara yang mendorong untuk menanggung masyaqqah min tahqiqi maslahatin, daripada melaksanakan mencapai maslahah, au gharadin nabilin ataupun tujuan yang baik, tujuan yang elok, tujuan yang suci murni, wa maqsidin masyru' dan juga qasad matlamat yang disyariatkan, bila mana terdapat hajat, ubiha maka diharuskan, au nudiba bahkan disunatkan, lil mukallafi bagi mukallaf, au wajaba alaihi dan kadang-kadang wajib ke atasnya, tahammulul af'alil masyaq, wajib untuk menanggung melakukan pekerjaan yang berat itu. Wa ala hadzal asasi, atas asas ini, yajibu an nafhama, wajib kita fahami, maruya min sirati aslafina salihin, apa yang kita faham daripada perjalanan para salaf-salaf kami yang terdahulu, wa akhdhihim nufusahum bisyiddati wadhankil aishi, dengan mereka memaksa diri mereka dengan kesukaran, wadhankil aishi dan kesempitan hidup, wal khashani minal libas, yang pakaian-pakaian khashani makna yang keras ataupun yang kata yang kasar, pakaian-pakaian al-libas, pakaian yang kasar, wa ta'am, makanan-makanan yang tidak bukan makanan yang mewah. Mereka orang-orang dahulu buat macam mana? Kita kena faham asas inilah, kita kena faham perbuatan para salaf terdahulu. Fa Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, wa Ali bin Abi Talib, wa Umar bin Abdul Aziz, wa amthaluhum, dan seumpama mereka ni, kanu ya'khudhuna nufusahum, mereka mendidik dan memaksa diri bil syiddah, dengan mengambil keberatan, wal khusyunah, dan hidup dalam keadaan sukar, li'annahum wulatu umurihim, kerana mereka ini pemimpin urusan, wulatu umur, pemimpin, mereka ini pemimpin yang mengurus, wa fi maqamil qudwatil ummah, dan mereka ni duduk pada kedudukan menjadi qudwah, menjadi contoh kepada umat. Fahasuna minhum mithlu hadhihi tasarrufat, maka eloklah daripada mereka seumpama perbuatan ini, kelakuan ini. Wahumidu, dan mereka dipuji, min ajli ghayatihim minha, dari kerana tujuan matlamat mereka daripada itu. Wa kadzalika yumdahu, begitulah juga dipuji, al-itharu ala nafsi, kita memilih kita ithar ala nafsi ni makna mengutamakan. Ithar ala nafsi makna mengutamakan orang lain. Wa in adda ila tahammul syiddah, walaupun dia membawa kepada kita menanggung kesukaran dan kesempitan, fil aishi, dalam kehidupan. Lima fil ithari, kerana pada mengutamakan orang lain itu, ithar tu makna mengutamakan orang lain, kita sikap itu, min aunil muhtajin, membantu orang-orang yang berhajat, wa taqdimihim ala nafsi, dan kita mendahulukan mereka di atas diri kita sendiri. Wa kadzalika yuhmadu, demikianlah juga dipuji, asyakhsu ala libtiadi min abwabil zalamati wa adami muawanatihim, dipuji seseorang yang menjauhi daripada pintu-pintu pemimpin yang zalim, wa adami muawanatihim, dan tidak menolong mereka. Kita menjauhi bekerjasama dengan orang-orang zalim. Pintu orang zalim makna kita tidak membantu mereka, tidak menjadi penolong pada mereka. Walau adda bihi dhalika, walaupun membawa demikian itu, ila dhiqi, kepada kesukaran, fil rizki, dalam mencari rezeki, wal khusyunati fil aishi, dan juga kepayahan, kesukaran dalam kehidupan. Khusyunah ni makna sikap tidak bermewah-mewah lah, mengambil yang penting-penting, dan juga sukar hidup dalam keadaan sesak. Fal masyaqqu, maka kesukaran, wa khusyunatul aish, dan kesesakan hidup, fi mithli hadhil ahwal, seumpama situasi ini, mahmudatun, perkara ini dipuji, la li dzatil masyaqqati, bukan kerana diri masyaqqah itu, walakin li annaha ja'at min ajli gharadin masyru',
tetapi dia itu berlaku kerana apa? Kerana gharadin masyru', ada matlamat yang disyariatkan, wa qasdin nabil, dan tujuan yang suci murni. Amma fi ghairi hadhil halah, adapun pada selain keadaan ini, fala madha, maka tidak ada pujian, wala thana', dan tidak ada kebaikan, tak ada pujian, lil mu'aridina, lil mu'aridina, bagi orang yang membentangkan, mu'aridina anfusahum, membentangkan diri mereka, ila syiddati wal dhiq, kepada kepayahan dan kesukaran, kesempitan. Dalam situasi yang tak ada sebab syarak, orang itu tidak dipuji. Kenapa dia nak memayahkan dan menyukarkan dirinya? Adapun kalau ada tujuan yang disyariatkan, tujuan yang elok, maka tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.